Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan rahmat kepada Allah. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, setelah kita bercuti selama 3 bulan lebih, jadi saya pun tadi balik tak jumpa kat mana berhenti. Tapi malam ni insya-Allah tuan-tuan, kita akan menghampirilah tajuk-tajuk akhir daripada fiqh halal haram ini. Malam ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai fiqhu talwih, fiqhu talwih ataupun fiqh hiburan. Fiqh hiburan dan melapangkan diri. Okey. Fiqhu talwih ni lahwun, daripada perkataan lahwun, iaitu bersenang-senang. Jadi Islam ini sebagai satu agama yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia, kan? Ditetapkan hukum hakam ni untuk manusia, bukan untuk malaikat. Bila penetapan hukum ni kepada manusia, maka kita tahu bahawa manusia ni penuh dengan pelbagai keinginan, penuh dengan pelbagai dia nak keseronokan, kan? Dan Islam ini bila sebut sebagai satu ad-din, cara hidup, dia tidak merangkumi soal ibadat semata-mata, kan? Tetapi ada hukum hakam yang berkait dengan hiburan, kan? Tetapi sejauh mana hiburan itu dibenarkan dalam Islam, kan? Adakah bila kita katakan sebagai seorang Muslim, cara hidup Muslim ni, kita kena 24 hours datang berzikir sahaja, ataupun nak cari ketenangan hati dengan baca Quran sahaja? Sebab Quran sebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingati Allah itu hati akan tenang. Jadi nak tenang, baca Quran. Nak tenang, baca Quran. Adakah begitu? Ataupun sebut sahaja Muslim ni tempat lawatan dia tak lain tak bukan adalah masjid. Kalau kita nak bawa family kita, tak boleh pergi tempat-tempat taman-taman, tak boleh, kan? Nak pergi kayuh kat Taman Botani tak boleh. Yang boleh pergi Masjid Putrajaya, Masjid Besi, Masjid Negara, Masjid Wilayah situ, kan? Kalau kita nak pergi travel mana-mana pun, tempat kita masjid saja, kan? Adakah begitu? Ni tuan-tuan, ni malam ni soalan dia tentang hukum hakam yang berkaitan dengan masalah hiburan dan melapangkan diri. Kita akan lihat bagaimana Islam ni agama yang cukup indah, kan? Nabi tak nak ataupun tidak menggalakkan umatnya ni supaya hanya fokus kepada ibadat semata-mata. Tetapi bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Setiap benda yang kita lakukan ini adalah sebagai satu ladang yang boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kata penulis kitab ini, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata pertama sekali Islam adalah agama yang realiti, kan? Islam ni sifatnya agama yang realiti, waqi'i, kan? Realiti dari segi meraihkan keinginan manusia, kerana diturunkan untuk manusia, bukan turun kepada malaikat, kan? Baik, tidak tenggelam di dalam dunia khayalan atau terikat dengan contoh-contoh yang tidak jelas, tetapi Islam tertegak di atas hukum dan hakikat yang nyata, kan? Hukum hakam dalam Islam ni telah pun ditetapkan menerusi Quran dan Sunnah, kan? Dan ada sumber-sumber yang lain, ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalih mursalah, sadul zari'ah, qaulus sahabi dan sebagainya, kan? Dan Islam juga tidak menganggap manusia itu seperti malaikat yang
mempunyai 2, 3 ataupun 4 sayap, kan? Kita ni bukan malaikat. Kerana kita ni berbeza dengan malaikat dari segi nafsu. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan dia daripada cahaya. Hamba Allah yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, kerana dia tidak ada nafsu. Dia tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu nak berkahwin, tidak ada nafsu nak berjalan-jalan, tak ada nafsu nak beli sana sini, kan? Window shopping tak ada, kan? Shopping tak ada. Tapi manusia ni penuh dengan syahwat dan keinginan, kan? Itu yang membezakan di antara manusia dengan malaikat. Tetapi bagaimana kita mengawal nafsu kita itu? Ada orang yang tenggelam dengan nafsu, menyebabkan kehidupan dia ini, kalau ikut nafsu sangat, maka dia akan lebih sesat daripada binatang, kan? Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia yang hidupnya ni hanya semata-mata ikut nafsu, maka Allah Ta'ala kata mereka ini seumpama binatang, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang, kan? Tetapi manusia yang boleh mengawal hawa nafsu, inilah hebatnya manusia. Kerana apabila boleh mengawal nafsu, kan? Nafsu yang mendesak kita, kan? Untuk melakukan sekian-sekian, tapi kita boleh kawal, ada mujahadah dalam diri kita, maka hebatnya manusia kerana mujahadah dia melawan nafsunya, kan? Baik. Jadi tuan-tuan, kita ni bukan malaikat, kan? Bila kita bukan malaikat, adalah di sana hukum hakam yang berkait dengan masalah hiburan, dan juga melapangkan dia. Cuma bagaimana kita nak menetapkan ataupun nak kontrol diri kita ni supaya nak pilih hiburan yang bersesuaian dengan syariat. Itu saja, kan? Akan tetapi Islam menganggap manusia itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan makan dan minum serta berjalan menuju ke pasar. Kadang-kadang kita terpaksa, kan, pergi beli ikan, biasalah, kan? Jadi Nabi pun pergi ke pasar, kan? Kita pun pergi ke pasar sebab keperluan untuk makanan. Kita kena bekerja, kan? Tak boleh duduk saja. Ataupun ada setengah mungkin bagi dia rezeki ni pada Allah Ta'ala, kan? Maka tempatnya, oleh kerana Allah Ta'ala bagi rezeki, kita hanya minta dengan Allah Ta'ala dengan cara duduk di masjid semata-mata, kan? Duduk di masjid tunggu rezeki, kan? Orang bagi apa yang orang sedekah, itulah rezeki kita, kan? Sebenarnya salah, kan? Jadi dalam Islam ni dia ada konsep mencari rezeki, dan Nabi larang kita supaya minta-minta, kan? Minta sedekah, duduk minta sedekah, nak buat ni minta sedekah. Tak apa, kita tak kerja, minta sedekah, kan? Pergi ke haji, tak ada duit, kan? Tak apa, kita tawakal pergi haji, kemudian di sana macam mana nak cukup keperluan, minta sedekah. Tak boleh, tuan-tuan, kan? Minta sedekah ni hukumnya haram bagi orang yang mampu bekerja. Kalau dia minta sedekah, maka hukumnya adalah haram, Nabi kata dalam hadis, kan, minta sedekah. Baik. Justru kata penulis kitab ni, justru Islam tidak mewajibkan manusia supaya semua perkataan yang diucapkan sehari-hari sebagai zikir, semua renungannya sebagai berfikir, semua pendengarannya hanyalah Quran Al-Karim, dan semua masa lapangnya mesti berada di dalam masjid. Ini yang prinsip asasnya, kan? Ini kadang-kadang kita salah anggap, kita anggap Nabi, kan? Kita anggap Islam ni macam tu, kan? Sebab Quran kata fazkurullaha dzikran katsira, kan? Maka berzikirlah kita, kan? Tak ada cakap langsung, nak bersenda gurau dengan isteri pun tak boleh, kan? Mesti buat lawak sikit, kata apa hang ni, tak ingat akhirat ke, kan? Anak-anak nak melawak pun tak boleh, muka serius saja, kan? Sebab ingat zikir dengan Allah Ta'ala. Suruh anak-anak yang umur 2 tahun tu, hak 3 tahun main naik belakang, marah anak-anak, kan? Ingat akhirat, dia kata. Tuan-tuan, ini ada setengah orang mungkin macam tu. Tetapi Islam ini bukan begitu, kan? Walaupun dalam Quran ada kesaan supaya kita mengingati Allah SWT, tapi bentuk zikir tetap pelbagai bentuk, kan? Bentuk zikir pelbagai bentuk, kan? Bahkan Islam mengiktiraf kewujudan manusia itu dengan fitrah dan tabiatnya yang tersendiri, sebagaimana yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Inilah Islam, dia bersifat waqi'iyah. Bila kita waqi'iyah ni, dia meraihkan kepelbagaian kehendak manusia, tetapi dengan berteraskan kepada neraca syariat, kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ni semua, tuan-tuan,
supaya ada masa untuk kita bersenang-senang, ada masa untuk ketawa, kan, ada masa untuk bermain-main. Seperti mana, sebagaimana diciptakan untuk kita ni ada keinginan yang untuk makan, kan, makan dan minum. Itu sebab benda biasa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak melawan fitrah ni sukar, kan, sebab fitrah kita memang begitu, kan. Baik, ada sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi imra'atun. Kata Aisyah, satu hari masuk, kan, kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk bertemu dengan Aisyah, dan di sisi Aisyah ada seorang perempuan. Wa 'indi imra'atun, ada seorang perempuan duduk bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Faqala, Nabi kata, tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ma hadhihi, siapa ni? Man hadhihi, siapa ini perempuan ini? Imra'atun la tanam tusalli. Kata Aisyah, ini seorang perempuan yang mana dia ni tak tidur. Perempuan ni yang ada ni, dia la tanam, tidak tidur. Tusalli, kerjanya hanya beribadat, sembahyang saja. Tidur tidak, penuhkan masa dia dengan solat semata-mata. Qala, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, alaikum minal amal ma tutiqun. Alaikum minal amal ma tutiqun. Buatlah amalan setakat seboleh yang kamu mampu, seboleh kemampuan kamu, ikut kemampuan masing-masing, kan? Seboleh mungkin, maksud kita buat seboleh mungkin, sebaik mungkin, kan? Setakat mana yang kita boleh buat, kan? Maknanya seboleh mungkin buat seboleh mungkin, sebaik mungkin, tapi jangan lebih daripada had yang sepatutnya. Alaikum minal amal ma tutiqun, fa wallahi la yamullu Allahu hatta tamallu, la yamullu Allahu hatta tamallu. Allah Ta'ala takkan bosan memberikan pahala kepada kamu sehinggalah kamu sendiri berasa bosan dengan ibadat yang kamu buat. Tuan-tuan, sebab tu ibadat ni kita sebagai manusia, kita tengok fitrah kita ni. Kalau kita baca Quran, berapa lama kita boleh baca Quran? Berapa lama kita boleh baca Quran daripada berapa jam? Daripada pagi lepas subuh tu sampai berapa jam kita boleh konsisten? Kalau bagi kata imam pun suruh baca Quran daripada lepas subuh sampai zuhur, pening tu imam, kan? Walaupun ayat Quran sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kan? Dengan ingat Allah itu hati menjadi tenang. Takkan tenang, stres, kan? Sebab takkan boleh baca. Jadi ada masa dia manusia ni, sebab dia tak boleh duduk seorang, kan? Dia kena bersosial, kena kadang-kadang ada masa tak larat, ni berhenti sat, pergi ambil angin, rehat sekejap, kan? Rehat sekejap, agak kuat balik, maka kan? Maka teruskan ibadat. Solat pun sama juga. Kalaulah, kan, kita semayang, kan? Semayang sepanjang malam sampai tak tidur, Nabi tak syorkan begitu. Walaupun qiyamul lail itu di sisi Nabi SAW adalah wajib bagi Nabi SAW, maka kita pun nak wajibkan pada diri kita, kerana Nabi wajib, kita nak wajibkan satu benda yang khawas Rasul, yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Kita nak wajibkan ibadat ni wajib untuk kita, tak boleh, tuan-tuan. Sebab kudrat kita tak sama dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata alaikum minal amal ma tutiqun. Buatlah amal ibadat ini mengikut kadar kemampuan masing-masing. Kalau mengantuk, lena dulu, kan? Sebab sehingga kan Nabi kata, kalau siapa yang mengantuk ibadat tengah malam, kan, tengah semayang mengantuk, Nabi kita suruh tidur dulu. Tidur, kemudian dah segar barulah solat balik. Jangan duk gagah juga, kan? Orang Kedah kata jangan duk terbiang juga buat, kan? Jangan duk gagah buat juga. Sebab benda ni kalau kita paksa dari kita akan menyebabkan kita bosan, kan? Ada orang yang boleh berubah, kan? Dia dapat hidayah, Allah Ta'ala pancarkan hidayah, zup masuk dalam hati dia, dia rasa semangat nak buat ibadat, kan? Daripada orang yang tak datang masjid, dia datang masjid, konsisten apa semua, kan? Kadang-kadang kalau dia tak kontrol benda ni, tak ada masalah langsung dengan anak isteri dia, tak ada masalah langsung nak jalan-jalan, kan?
sampai satu tahap tengok orang macam ni, yang begini punya orang yang semangat ni, orang yang berdasarkan kesemangat kan? Tak ada langsung masa untuk dia, maka inilah kadang-kadang sebulan saja boleh bertahan ataupun 2 bulan saja, lepas tu kembali balik kepada perangannya yang asal. Sebab itu dah tuan-tuan, yang Nabi sebut ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai si Allah SWT adalah adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kita ambil contohlah kan? Baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, minta maaf, ada orang yang lancar baca, alhamdulillah kan? Dia boleh baca sejuzuk kan? Sebab itu bila nak suruh orang baca Quran ini, masing-masing dia ada kapasiti masing-masing. Tak semua orang boleh baca Quran sejuzuk konsisten setiap hari kan? Ada orang yang hanya boleh baca satu muka surat saja kan? Satu muka surat saja dia boleh baca. Maka kita tak boleh wajibkan orang, kita nak tenang kita baca sejuzuk kan? Ada orang sebab apa? Sebab dia baca Quran nak perhabis satu muka surat tu pun sejam. Satu muka surat sejam, sebab susah nak baca kan. Tapi bila Quran ni kita sentiasa baca, insya-Allah lah kita akan lancar lah kan. Sebab tu kalau ikut dengan hadis tadi, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang Allah Taala sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit kan. Itu baca Quran contoh kan. Ambil lah, kalau tak boleh nak baca setengah juzuk, sejuzuk, paling tidak pun sehari satu muka surat konsisten baca. Lebih baik daripada kita baca sejuzuk sampai 3 hari kemudian tak baca dah, tutup terus. Sebab boring kan, boring. Solat tuan-tuan, solat sunat. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kudrat kepada dia, Masya Allah, dia boleh solat sunat konsisten kan? Solat sunat, solat wajib berjemaah di masjid, alhamdulillah kan, alhamdulillah. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk konsisten dengan solat wajib, solat rawatib dia boleh buat 12 rakaat, 10 rakaat kalau ikut mazhab Syafi'i, 10 rakaat rawatib yang sunat muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 di sisi mazhab Syafi'i. Dia boleh buat konsisten, alhamdulillah. Ada orang hanya boleh 2 rakaat saja. Maka dia cubalah buat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sedikit tapi berkekalan. Maka ini lebih baik daripada orang yang paksa diri dia untuk buat juga sampai dia tak larat. Itu maksudnya tuan-tuan. Jadi wa kana ahabbul din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Ini sambungan hadis tadi. Nabi sebut wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Sebaik-baik amalan di sisi agama ini adalah sesuatu yang kita berterusan buat kan? Yang tuan dia tu maksudnya kita ni, sahibuhu, orang yang buat amalan tu dia berterusan buat walaupun sikit. Itu di antara Islam ni meraihkan kan? Meraihkan kemampuan setiap orang. Sebab kita, kudrat kita berbeza di antara satu sama lain. Ada kadang-kadang iman kita meningkat kan, hari itu kita rasa nak semangat nak buat ibadat, bangkit pun awal, solat tahajud kan, solat witir, kemudian sempat kita solat sunat fajar, sembahyang subuh kan. Itu hari yang orang kata apa, iman kuat kan. Ada kadang-kadang iman kita ni merosak sikit, bangkit pun pukul 7 tuan-tuan, pukul 7 kan. Itulah kata manusia kan. Jadi itulah manusia kan. Ada hari kadang-kadang iman meningkat, yazid wa yanqus. Jadi sebaik-baiknya kita buat ibadat ni istiqamah lah walaupun sedikit. Baik, kemudian tajuk seketika dan seketika, sa'ah wa sa'ah. Ni ada hadis ni Nabi sebut sa'ah wa sa'ah. Sekejap kita tengok apa hadis tu, sa'ah wa sa'ah. Ada seketika dan seketika. Baik, jadi disebutkan dalam ni, dia ceritakan bahawa sebahagian sahabat Nabi SAW telah mencapai tahap kerohanian yang cukup tinggi dalam kehidupan mereka, sehinggalah mereka menyangka bahawa bersungguh-sungguh dan kekuatan beribadat itu boleh mereka buat. Ada sebagian sahabat Nabi dia sampai satu peringkat rohani yang cukup hebat. Dia boleh
berterusan buat kadang-kadang ibadat, buat ni sampai tak tidur kan. Ada sahabat Nabi yang nak buat ibadat ni sampai tak tidur, Nabi larang. Dah buat ibadat sampai tak berkahwin, Nabi larang kan? Jangan buat macam tu, sebab kan akan sampai satu masa kalau kita buat macam tu, kita akan jadi exhausted kan, letih kan, letih, dan lepas tu tak buat terus. Itu yang tak nak tu. Sebab tu buatlah ibadat ini ada masa kadang-kadang kita kena rehat, letih rehat kan. Letih rehat. Ada masa kena berjalan, bawa anak berjalan, ambil tenaga balik kan. Maka silakan, tak ada masalah kan. Baik. Bahkan ada di kalangan sahabat ini yang mengetepikan semua kesenangan hidup dan keindahan dunia sehingga mereka tidak lagi boleh bersuka-suka kan. Ada setengah sahabat begitu kan. Ini kan, di antaranya kisah sahabat yang bernama Hanzalah ibnu Usaidi, seorang sahabat nama Hanzalah al-Usaidi, iaitu salah seorang daripada penulis wahyu Nabi SAW, Kutabul Wahyi, Kutabul Wahyi, penulis wahyu Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah al-Usaidi. Jadi Hanzalah ni bagi tahu kepada kan, memberitahu kita tentang dirinya. Dia kata kan, cerita Hanzalah, satu hari ketika beliau sedang berjalan, beliau telah ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari tengah Hanzalah ni berjalan, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ditanya, apa khabar hai Hanzalah kan? Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, apa khabar? Apa khabar kan? Sihat ke tak sihat? Tanya Abu Bakar. Lalu Hanzalah jawab, Hanzalah telah berlaku munafik. Tiba-tiba dia jawab, Sayyidina Abu Bakar tanya, apa khabar? Apa khabar? Dia jawab, Hanzalah telah berlaku munafik. Jawab dia kepada Sayyidina Abu Bakar, Subhanallah, apa yang kau buat wahai Hanzalah? Terkejutlah Sayyidina Abu Bakar ni bila dia tanya apa khabar. Tetapi yang Hanzalah jawab, Hanzalah telah berlaku munafik. Tiba-tiba keluar begitu daripada mulut Hanzalah. Jadi terkejutlah Sayyidina Abu Bakar ni. Semua tanya kepada Hanzalah ni, kamu buat apa sampai kamu kata kamu munafik? Jadi jawab dia, kita bagaimana tidak, bukankah apabila kita berada di sisi Rasulullah SAW, baginda SAW mengingatkan kita tentang neraka dan syurga, sehingga kita seolah-olah dapat melihatnya dengan mata kita sendiri kan? Kata Hanzalah, macam mana tak kita munafik? Waktu mana Nabi SAW cerita pasal syurga dan neraka, kita dapat tengok, dapat faham, seolah-olah gambaran syurga dan neraka berada depan mata kita. Dan waktu itu kita ingat akhirat, kata Hanzalah. Waktu Nabi khutbah, Nabi bagi tazkirah, kita ingat akhirat dan kita rasa takut kan, kita rasa belum-belum nak masuk ke syurga kan? Akan tetapi kata Hanzalah, apabila kita keluar daripada sisi baginda Nabi SAW, kita telah dilalaikan dengan anak-anak dan harta benda kita, sehingga kita melupakan peringatan Rasulullah SAW. Balik rumah saja buka Astro kan? 104, tengok Lieutenant Zana, contohlah zaman Hanzalah tak ada lah kan. Balik rumah je buka TV, balik rumah je anak terkam kan, anak terkam suruh buat kuda kan. Dia baru balik pada surau kan, tadi dia dengar pasal neraka, balik rumah jadi lara, kata lara, main anak-anak ni lara tuan-tuan kan. Suruh buat kuda, kita buat kuda, main hambat-hambat, main pistol dengan dia. Kadang-kadang anak 2 tahun 3 tahun ni, hak umur kita 36 pasal main pistol dengan dia, main kejar-kejar, main sorok, main nyorok dalam rumah dengan anak kan. Begitu. Jadi kata Hanzalah, kita duduk dengan majlis Rasulullah SAW, kita ingat syurga neraka. Tapi bila balik rumah, duduk dengan anak-anak, duduk dengan isteri, kita dilalaikan. Sehingga kita lupa pesanan Rasulullah SAW. Kata Hanzalah. Jadi memang benar apa yang dikatakan olehmu wahai Hanzalah. Kata Sayyidina Umar, betul juga lah. Apa yang kamu kata ni betul lah. Bila balik rumah je kita lalai, tak ingatlah apa yang Nabi sebut kan? Apa yang tuan sahabat pun macam kita juga lah. Kita pun lagi lah kan? Sahabat pun begitu juga. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, aku pun rasa macam tu juga. Dia kata, aku bukan kamu seorang saja Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Jadi Hanzalah pun apabila dia cerita benda tu pada Sayyidina Abu Bakar,
Hanzalah terus menceritakan peristiwa itu lagi. Kemudian beliau berkata, lepas itu aku sama-sama dengan Abu Bakar terus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan? Lepas pada masing-masing duk cerita pasal rumah ni, kita balik rumah lalai apa semua kan, dan ni kita jumpa Nabi dah kan? Jumpa Nabi SAW, cerita keadaan kita ni kan? Lalu bila jumpa Nabi SAW kan, Hanzalah kata, Hanzalah telah berlaku munafik ya Rasulullah. Sampai kat Nabi, Hanzalah kata, wahai ya Rasulullah, Hanzalah ni telah berlaku munafik. Jadi Nabi kata, tanya kepada Hanzalah ni, apa yang telah kamu lakukan? Kamu buat apa ni Hanzalah sampai kamu kata kamu munafik? Jadi aku menjawab, kata Hanzalah, aku menjawab, hai Rasulullah, apabila kami di sisimu, kamu mengingatkan kami tentang neraka dan syurga, sehingga seolah-olah kami dapat melihatnya di hadapan mata kami. Tetapi apabila kami meninggalkan majlismu, kami balik saja ke rumah, kami telah dilalaikan dengan anak dan isteri kami serta harta benda kami, sehingga kami terlupa kepada peringatanmu itu. Dia beritahu yang ni kepada Nabi SAW. Dan ini tuan-tuan, kita semua berlaku kan, balik rumah saja terganggu lah kan, terganggu sikit. Tapi soalannya, salah ataupun tidak macam tu kan? Adakah benda tu salah di sisi syarak ataupun tidak? Dan apa jawapan Nabi SAW? Lalu Nabi jawab kepada Hanzalah. Ini satu perkataan yang cukup baik tuan-tuan. Hadis Nabi, ingat tuan-tuan kan? Ingat, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi innakum law talumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turiqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Ni yang tadi tajuk tadi tu, seketika dan seketika. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Wa qarrara hadhihi al-kalimah sa'atan wa sa'atan 3 marrat. Nabi ulang perkataan ni, sa'ah wa sa'ah ni, kepada Hanzalah 3 kali. Sa'ah wa sa'ah. Ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Tapi ingat ya Hanzalah, seketika dan seketika. Okey. Jadi maksudnya apa? Maksud hadis tadi, riwayat Muslim ni, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata, demi jiwaku yang berada dalam tangannya, sesungguhnya jika kamu menepati keadaan seperti yang kamu biasanya berada di sisiku dan ketika dalam berzikir, niscaya kamu akan disamakan dengan malaikat di tempat-tempat duduk dan di jalan-jalan kamu. Kamu berjalan, kamu macam malaikat kan? Sama dengan malaikat. Kalau keadaan kamu sentiasa berzikir kan? Duduk dalam majlis aku, sentiasa ingatkan neraka dan syurga dan neraka, maka kamu, taraf kamu macam malaikat. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kita ni manusia yang penuh dengan nafsu syahwat. Jadi dia kata, walakin yan Hanzalah sa'ah wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Tetapi wahai Hanzalah, sesaat begini dan sesaat begitu. Disebutkan ungkapan ini sampai 3 kali. Nabi ulang, sesaat begini dan sesaat begitu, Nabi ulang 3 kali. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud hadis ni, mengikut Imam Nawawi, dia kata maksudnya, alla yakuna ar-rajul munafiqan bi an yakuna fi waqtin ala hudur wa tafakkur wa ada'i huquqillah. Tidak dinamakan lelaki itu, seorang lelaki itu sebagai munafik kalaulah bi an yakuna fi waqtin ala al-hudur wa tafakkur wa ada'i huquqillah, kalaulah kadang-kadang dia sentiasa berzikir, kadang-kadang dia bertafakkur terhadap kuasa Allah, kemudian pada masa yang lain pula balik rumah, wasa'atan 'ala al-futur wa qada' hawaij nafsi. Kadang-kadang dia futur, dia tak berzikir, dan juga dia terpaksa pergi ke pasar, terpaksa pergi bawa isteri shopping, terpaksa bawa anak-anak pergi taman kan. Masa tu tak berzikir kan, pergi shopping berzikir. Jarang tengok jarang pergi berzikir dalam hati lah kan, tapi nak sebut macam berzikir duduk atas sejarah tidak lah kan. Kadang-kadang boleh fokus berzikir, kadang-kadang bila pergi shopping, pergi theme park kan, untuk main apa ni, taman tema air tu, habis dah kan, kadang-kadang pak ni berjerit lebih pada anak lagi, seronok kan. Jadi tidak dinamakan munafik kalau seorang ni dalam satu waktu dia fokus ibadat, kemudian hari yang lain dia pergi
bawa anak-anak berjalan. Masa tu mungkin kita agak kurang berzikir, dan kerana ini tidak dinamakan sebagai seorang munafik. Jadi kadang-kadang maksudnya adalah kadang-kadang mungkin ada hari kita ibadat, ada hari ni kita bawa anak pergi jalan-jalan, kita main lari dengan anak, lawak ligan dengan isteri kita kan, ada buat main cowboy dengan anak-anak kan, jadi budak-budak pula kita ni. Itu maksudnya hadis ni sa'atan wa sa'ah. Maksudnya manusia ni kan, dia perlu kadang-kadang layan juga perasaan dia. Kan? Sebab tu tuan-tuan nak tengok panggil ustaz macam mana kat belakang kan. Nak tahu panggil ustaz ni macam mana kat belakang, kena duduk dengan ustaz. Sebab kalau di depan ni dia cakap ni, kita oi hebatnya ustaz ni, keluar hadis semua, keluar hadis ni, keluar kisah macam-macam. Macam mana ustaz kat belakang duduk dengan dia. Tuan-tuan duduk dengan dia 3 hari dapat tengoklah panggil dia macam mana. Duk main game kan, main game, ustaz pun main game kan, kadang-kadang dia buat stres kan. Baca Quran kadang-kadang main juga game tekan-tekan naik loncat cari, ada juga kan macam tu. Kan. Tak percaya tuan-tuan, tanya ustaz-ustaz ni, lagu apa yang dia ingat? Lagu apa yang dia ingat? Tuan-tuan ingat semua nasyid ingat kan? Tak kan? Kadang-kadang lagu hak 90-an, rock jiwang 90-an ingat kan? Ingat saya pernah duduk kan. Oh, dia ni hafiz ni, ustaz ni hafiz kan. Hafiz, kita tengok, masya-Allah. Tapi bila duduk sebilik dengan dia, kadang-kadang layan jugalah lagu-lagu yang dulu. Sebab apa? Sebab masa dia kecil dulu kan, sebelum dapat hidayah kan, masa dia kecil-kecil dulu, darjah 3, darjah 4 lagu tu lah duduk pusing dalam radio kan. Jadi lagu tu kita ingat. Dia panggil lagu evergreen, lagu dulu-dulu punya kan. Macam tu. Jadi maksudnya kalau ustaz pun ingat lagu macam tu kan, biasalah, sebab ustaz pun manusia juga kan sebenarnya. Jadi cari seorang yang betul-betul fokus ibadat ni, tarah orang kata apa, fokus dia tu tak langsung tak berdiri di dunia ni, ada tapi tak ramai kan. Banyak kita ni sa'atan wa sa'ah kan, kadang-kadang hari kita semangat ibadat, ada hari yang lain kita terpaksa melayan karenah isteri dan anak-anak kan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dengar hadis ni, bila berlaku kat kita jangan rasa down dari segi ibadat ni kan? Sebab kita kena tunaikan juga hak anak-anak ni kan? Hak isteri kena tunaikan juga kan? Sebab isteri ni dia tak boleh duduk rumah lama-lama betul kan? Tinggal boleh kita kurung dia sampai PKP contoh kan? Kita kata tak apalah, kita kerja, kita cari barang, isteri duduk rumah. Dia sampai peringkat dia kepala dia jadi miring, pening kepala dia, kena keluar bawa jalan apa, pusing taman tak apa dah, pergi Tesco ke kan. Itu sifat wanita kan. Anak-anak juga tak boleh kurung dalam rumah kan. Jadi bawalah, ada masa. Sebab tu Nabi kata tuan-tuan, setiap kita ni ada hak yang perlu ditunaikan. Badan kita ada hak, kepada anak kita ada hak, kepada isteri kita ada hak yang perlu ditunaikan kan. Kalau kita sebagai suami duduk di rumah, kena tolong juga isteri kita kan? Jangan kita kata nak suruh isteri kita jadi isteri solehah, semua benda dia buat kan? Makan masak nasi pun dia lah, basuh pinggan pun dia lah, susu anak pun dia lah, basuh baju pun dia lah, sidai kain pun dia lah, lipat kain pun dia lah kan. Jadi kita balik nak jadi macam raja tak boleh kan. Jadi kita ni sebagai seorang muslim yang sebenar ni, kita kena bahagi tugas, kena bagi, ada SOP dia kan, kena bahagi tugas, kena ada orang kata apa, tas masing-masing lah kan. Jadi isteri tugas masak ataupun bancuh susu ke, jaga anak kan. Kadang-kadang kita kena jaga anak lah, bawa lah kan. Ataupun kita hari kita kena basuh baju, lipat kain, biasalah benda tu kita kena ringan-ringan tulang. Sebab inilah yang Nabi buat kan. Nabi buat, Nabi layan isteri macam tu juga kan. Nabi tak menyusahkan isterinya kan. Jadi sebagai seorang muslim, Nabi ajar kita supaya kan, ada masa kita kena tunaikan kan, hak kepada isteri dan anak-anak. Itu maksud tadi sa'atan wa sa'ah kan? Seketika dan seketika. Kemudian tajuk dia Rasulullah SAW juga bersifat manusia. Nabi juga bersifat manusia. Sebab Nabi ni tuan-tuan, Nabi bukan malaikat kan? Nabi bukan malaikat, Nabi manusia kan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tadi, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Kamu kena buat amalan ni berdasarkan kepada kemampuan masing-masing kan.
Tak boleh wajibkan. Benda yang tak wajib jangan wajibkan. Kerana takut nanti kita bosan. Kita bosan. Sedangkan Allah Ta'ala tak bosan nak memberikan pahala. Kita dah bosan nak buat ibadat. Buat sekadar. Maksudnya bukan kata sekadar, tuan-tuan, bukan kata sekadar ni adalah ikut sekolah. Kita buat sebaik mungkin, tapi sampai tahap kita tak larat, kita kena rehat. Itu maksudnya. Kehidupan Rasulullah SAW adalah contoh yang menyentuh jiwa bagi kehidupan manusia yang sempurna. Nabi SAW sentiasa bangun sembahyang dengan memanjangkan khusyuknya dan tangisannya. Nabi sembahyang dalam keadaan Nabi khusyuk kan. Dan Nabi kadang sembahyang sampai bengkak kedua belah tapak kakinya. Itu Nabi SAW kan? Sifat Nabi, sebab Nabi kan? Kita lain kan? Tidak kira dalam kebenaran ataupun batil, baginda SAW tidak mempedulikan siapa saja orang itu selagi mana dia berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi. Akan tetapi dalam kehidupan seharian dan pergaulan baginda SAW sesama manusia, baginda adalah seorang yang sangat suka benda yang baik. Buat ibadat ni tuan-tuan bukan sampai kita bermasam muka, senyum ke orang pun tak boleh. Sedangkan ada hadis Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu kepada muka kepada saudara kamu yang lain, kita berseri-seri muka adalah satu sedekah kan. Tapi kadang-kadang silap kita adalah yang dikatakan hadis ibadat ni, nak senyum orang pun tak orang senyum tak senyum balik sebab tak sampai maqam. Ada setengah macam tu kan, tak sampai maqam, tak ada nak senyum. Senyum ni kira tak fiqah lah. Senyum ni tak fiqah. Baik. Sedangkan Nabi SAW seorang manusia yang sangat suka perkara yang baik. Wajah baginda SAW sentiasa berseri dan tersenyum. Nabi suka sentiasa berseri dan tersenyum muka Nabi. Orang tengok, sahabat tengok muka Nabi, hilang segala masalah. Sebab Nabi suka senyum. Selalu bermain-main dan bergurau. Nabi pun bermain-main dan bergurau juga. Dengan Sayyidatina Aisyah kan, ada kisah Nabi lawan lari dengan Sayyidatina Aisyah, dengan isterinya. Kita pernah lawan lari lah. Awal-awal dulu dia lah kan, masa mula-mula kahwin dulu. Lepas tu dah 10 tahun kan. Abang Hamid kita dah berapa puluh tahun pernah kena lawan lari balik lah. Buat maraton, kena jogging sekali, naik basikal sama-sama kan. Jadi Nabi pun bermain-main dan bergurau, serta tidak suka kecuali benda yang benar saja. Nabi buat lawak juga. Nabi bukan serius, Nabi buat lawak juga. Baginda SAW sangat suka kepada kegembiraan dan apa jua yang berkaitan dengannya. Nabi suka benda yang menggembirakan. Masukkanlah kegembiraan dalam hati saudaramu yang lain. Nabi pesan kita supaya memasukkan, sentiasa mendatangkan kegembiraan. Basyiru wala tunafiru kan hadis sebut. Basyiru wala tunafiru. Berilah berita gembira, sentiasa cakap benda yang baik yang menggembirakan. Wala tunafiru, dan jangan cakap benda yang menakutkan orang. Jadi cakap benda yang baik-baik. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan susah-susahkan. Kan? Itu yang hadis Nabi sebut. Sebaliknya baginda Nabi SAW membenci kesedihan dan apa sahaja yang membawa kepada kesedihan. Contoh macam sedih kerana banyak hutang. Kita hari ni sedih lah kan? Kita hari ni sedih sebab banyak hutang. Lepas pada grad saja dah kena PT-PTN dah. Ni 6 bulan ni senyum sikit semua kan? Sebab moratorium 6 bulan. Lepas bulan 9 ni muka jadi repot balik sebab sebab kan bayar hutang. Jadi sampai bulan 9 ni alhamdulillah kan? Jadi semua senyum. Tengok sekarang ni tengok AEON pun penuh kan? AEON pun penuh. Lepas PKP ni penuh. Tak ada dulu depan tu pukul 5.30 tadi penuh. Parking penuh kan? Moratorium. Jadi lepas ni bulan 10 ni pekat. Hujung-hujung bulan biasanya kan, hujung bulan ni kan habis dulu kan, duit gaji kita habis dulu sebelum dapat gaji pula kan? Masuk sekali keluar 10 kali kan? Macam tu. Jadi duka kerana banyak hutang dan kecewa kerana banyak menanggung kesusahan ya. Sebab tu di antara doa yang elok kita baca tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita untuk elakkan daripada hutang banyak ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sifat duka dan sedih ya. Hammi wal hazan.
Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita berlindung daripada sifat lemah dan juga malas. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung daripada banyak hutang, ya, dan juga qahrir rijal, kekerasan yang dilakukan oleh manusia lain. Gitu doa yang elok kita bacalah dalam surat ada kan doa tu. Doa ni sabit dalam riwayat Abu Dawud. Kan? Di antara kisah bagi Nabi SAW bergurau yang telah diriwayatkan bahawa pada suatu hari datang seorang perempuan tua meminta doa daripada Nabi SAW. Seorang makcik ni datang diminta doa daripada Nabi SAW. Jadi kata wanita tua itu, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu supaya kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkanku ke dalam syurga. Doa supaya makcik ni masuk dalam syurga. Ya Rasulullah, doakan supaya Allah Ta'ala masukkan aku ke dalam syurga. Jadi Nabi pun pandai buat lawak juga, tuan-tuan. Nabi kata kat perempuan tua ni, kita, wahai ibu, wahai makcik, dia kata sebenarnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh seorang perempuan tua. Orang perempuan tua tak masuk makcik lah. Warga emas, sorry, no entry dalam syurga ni. Jadi terperanjatlah perempuan ni, makcik ni terperanjat dan menangis, tuan-tuan. Nabi buat lawak sampai Nabi propa dia psycho dia sampai teriak perempuan ni. Makcik ni teriak, menangis. Kerana dia menyangka bahawa dia takkan masuk syurga. Kemudian Nabi tengok keadaan tak tenteram ni, Nabi pun bagi tahu balik kat dia. Sebenarnya makcik dia kata, maksud saya tadi adalah seorang perempuan tua itu tidak akan masuk syurga kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menukarkan kulitnya daripada tua jadi muda balik. Kita ni semua esok bila masuk dalam syurga tak ada lah kedok-kedok ni, kan? Hak umur 60, umur 70, dia tak ada dah kedok-kedok ni. Flawless. Macam kita ambil gambar kan, kita selfie tu, flawless. Jadi semua jadi muda belia masuk syurga. Dia elok balik kan. Bila dia dengar yang tu, senyum balik. Kan? Jadi rupanya Nabi pun main psycho juga. Nabi pun main psycho juga, buat lawak. Jadi kita bila kali terakhir kita buat lawak dengan isteri kita, kan? Bila kali terakhir kita buat lawak dengan bini kita? Kan? Sudah jawab noh. Kalau kahwin 50 tahun 40 tahun tu tak ingat lah, kan? Hak 10 tahun ni pun tak tahu bila buat lawak, kan? Ada setengah orang dia memang pandai buat lawak, kan? Memang dia kaki lawak, kan? Ada seorang tak reti buat lawak. Cubalah tuan-tuan, kan? Buatlah lawak, kan? Mata-mata untuk mengeratkan kembali hubungan suami isteri, kan? Baik, jadi berbalik kepada kisah tadi ini terakhir, Nabi pun bacalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dibaca daripada surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 37. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara 'urban atraba. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara, awkara, jadikan mereka ni anak dara yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya. Jadi tuan-tuan, nanti saya dengan Haji Sofian pun nanti akan sebaya lah. Tak ada ya. Jadi Haji Sofian umur 65 sekarang ni, saya 36 esok dalam syurga insya-Allah semua sebaya, kan? Dengan Dr. Din pun sebaya. Walaupun Dr. Din adalah tok guru saya, Dr. Din belakang, kan? Mengajar bahasa Arab, kan? Jadi semua akan sebaya balik masuk syurga, kan? Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, sekadar itu sajalah percakapan kita dah masuk waktu Isyak. Jadi insya-Allah kita kesimpulannya, Islam ni bukan agama yang serius, bukan agama yang rigid sangat sampai tak ada masa untuk bersukaria, tetapi di sana ada peraturan yang berkaitan dengan fiqhut talwih, iaitu hukum hakam kaitan dengan berseronok suka ni ada nas dan dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah untuk kita sentiasa memastikan kita ni ibadat kita sentiasa konsisten, istiqamah, kan? Bukan kita sehari naik tinggi draf kemudian turun balik, tak. Tapi dia biar mendatar tak apa, tapi asalkan kekal kita momentum tu untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja
Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk adalah kelemahan daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.